Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa ila ali sayyidina Muhammad wa ila alihi wa sahbihi wa ila jami'al ulama wa ila jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa li masyayikhina wa li asatidatina al-ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Yang dirahmati Allah sekalian, muslimin dan muslimat, ahli jemaah surau dan seterusnya, hadirin yang akan mengikuti majlis kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Ta'ala dan beroleh faedah daripada apa yang akan dibincangkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini diteruskan dengan hadis yang ke-9. Jadi kalau ada salinan PDF yang boleh buka hadis tersebut, hadis yang ke-9, judulnya ialah perintah dan larangan serta binasanya umat terdahulu. Baik. Daripada Sayyidina Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Riwayat Imam Al-Bukhari pada nombor 6777 dan Imam Muslim nombor 1337. Terjemahan adapun maksud hadis ini, apa yang aku larang hendaklah kamu jauhinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kamu laksanakan sedaya upaya kamu. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kamu adalah kerana banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berfaedah dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Baik. Sebelum kita pergi dengan lanjut perbincangan kita pada malam ini, mudzakarah kita berkenaan dengan hadis ini, mari kita melihat kerangka asas dalam hadis ini. Yang pertama dinyatakan apa yang dilarang oleh Nabi SAW kita kena jauhi. Itu yang pertama. Yang dilarang oleh Nabi kita jauhi. Itu bahagian pertama. Yang kedua, apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW kita laksanakan dengan kemampuan yang kita ada, sedaya upaya. Baik. Dan yang ketiga disebutkan kemusnahan
umat-umat sebelum ini adalah kerana banyaknya permasalahan mereka dan ikhtilaf, ya, pertanyaan yang tidak ada faedah, serta penentangan mereka terhadap rasul-rasul dan nabi-nabi mereka, ya. Jadi itu 3 kerangka utama yang kita akan sama-sama lihat dan berinteraksi pada malam ini. Baik. Pertamanya, marilah kita sama-sama meluangkan sedikit masa untuk berkenalan dengan lebih lanjut berkenaan dengan perawi hadis ini. Jadi sebagaimana yang kita maklum, dalam ilmu hadis ini, dalam mana-mana hadis yang diriwayatkan, ya, yang dilaporkan, yang direkodkan, maka kita kena ataupun kita digalakkan, ya, untuk mengambil tahu sekurang-kurangnya daripada hujung ke hujung. Yang pertamanya, perawi yang mendengar hadis tersebut, beliau sendiri yang mendengar daripada baginda Nabi SAW. Kemudian beliau melaporkan kepada orang berikutnya, dilaporkan berikutnya, sehinggalah sampai kepada imam-imam besar dalam ilmu hadis yang kita sedia maklum, yang kita tahu, yang kita maklum daripada kutub sitah tersebutlah, ya. 6 imam yang besar tersebut, ya. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan seterusnya, ya. Jadi memanglah kita tak akan mampu nak mengetahui dengan begitu terperinci setiap daripada mereka yang terlibat dalam jalur riwayat hadis tersebut. Kalau tuan-tuan dan puan semua buka kitab hadis, kalau kita melihat hadis yang terperincilah periwayatan tersebut, laporan tersebut, kita akan melihat daripada Nabi SAW, siapa yang mendengarnya dan dilaporkan kepada siapa, dan sampai sekali kepada imam yang bersungguh-sungguh mengumpulkan dan membukukan hadis tersebut. Baik. Jadi di sini, dalam hadis ini, periwayatnya ialah Abu Hurairah. InsyaAllah kita sedia maklum dan sediasa dengar, ya, perawi ini, Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Jadi di sini Imam An-Nawawi menyebutkan nama siapakah Sayyidina Abu Hurairah tersebut. Abu Hurairah itu gelarannya, siapakah namanya. Jadi di sini disebutkan, ya, Abdurrahman ibn Sakhar, ya, Abdurrahman ibn Sakhar. Okay. Dan di sini, ya, dinyatakan bahawa ada juga perbezaan pendapat antara ulama dalam menentukan siapakah nama beliau, nama sebenar, dan kebanyakannya mensahihkan nama yang pertama, iaitu Abdurrahman bin Sakhar. Baik. Pada zaman jahiliyahnya, nama Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah, ialah Abdul Syams bin Sakhar. Apakah maksud Abdul Syams? Abdu itu bermaksud hamba. Asy-Syamsu ialah matahari, hamba kepada matahari. Kemudian baginda Nabi SAW menamakannya dengan nama Abdul Rahman, ya, Abdul Rahman, Sayyidina Abdul Rahman. Dan nama ini begitu lazim dan ma'ruf dalam kalangan umat masyarakat kita, Abdul Rahman, Abdul Rahim dan seterusnya, dengan nama disandarkan kepada asma Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudiannya diberikan gelaran Abu Hurairah kerana beliau membawa anak kucing dalam lengan bajunya, lantas digelarnya dengan Abu Hurairah. Secara kalimah mufradnya Hirrah bermaksud nama bagi anak kucing, ya. Hirrah. Baik. Di sini dinyatakan, ya, riwayat oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, sebab kenapa Sayyidina Abu Hurairah dinamakan dengan nama tersebut, kerana beliau bekerja sebagai pengembala kambing dan mempunyai seekor anak kucing. Bila tiba waktu malam, beliau akan meletakkannya di atas pokok, dan bila di siang hari, beliau akan mengambil semula anak kucing itu untuk bermain dengannya. Baik. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu
termasuk salah satu daripada kaum yang fakir dalam kalangan muhajirin ya. Apa maksud muhajirin? Mereka yang bersama-sama dengan Nabi berhijrah daripada mana? Daripada Makkah ke Yathrib, ke Madinah. Tidak memiliki keluarga dan harta kekayaan. Mereka ini digelar sebagai ahli sufah dan tinggal di depan Masjid Nabawi. Di samping itu, Abu Hurairah mempunyai seorang anak perempuan yang telah berkahwin dengan Sa'id bin Musayyib, iaitu salah seorang tokoh tabi'in yang terkemuka. Baik. Berikutnya kita akan masuk di sini. Sebagaimana yang kita ketahui, Sayyidina Abu Hurairah merupakan antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Bila kita mengikuti ceramah-ceramah, tazkirah-tazkirah, pengajaran-pengajaran ilmu agama yang lain, insya-Allah kita boleh katakan kita selalu dengar disebutkan nama Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah. Baik. Jadi malam ni dah dapat satu ilmu baru ya. Nama sebenar beliau yang disahihkan oleh kebanyakan ulama ialah apa dia? Abdul Rahman bin Sakhar. Sad, kha dan ra. Sakhar. Abdul Rahman bin Sakhar. Nanti boleh buat kuis kan? Dekat kawan ke, dekat anak-anak ke kan? Selalu dengar ni Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah, siapakah nama sebenar beliau? Baik. Beliau antara paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW dan dikatakan menerima dan mendengar hadis dan dikatakan yang menerima dan mendengar hadis daripada beliau seramai 800 orang, termasuk dalam kalangan sahabat dan tabi'in. Macam mana nak faham antara sahabat dengan tabi'in? Sahabat ini mereka yang sempat berjumpa dan beriman dengan Nabi SAW. Lapis berikutnya ialah tabi'in, yang mana yang mereka ini tak sempat berjumpa dengan Nabi. Tabi'in. Tabi' itu bermaksud pengikut ya, dalam kalimah mufrad. Kalau dua orang tabi'ani, kalau ramai tabi'un. Dalam ni dia dalam keadaan majrur ya, idhafah tabi'in ya, tabi'in. Jadi ramai pengikut. Kemudian selepas itu ialah tabi'in yang mengikut kepada tabi'in ya. Baik. Jadi 800 orang ya, 800 orang dalam kalangan sahabat dan tabi'in. Baik. Ini yang menariknya. Poin yang seterusnya ini adalah sebab utama bagaimana beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah kerana beliau sentiasa melazimi baginda Nabi SAW. Masya Allah, ini nikmat yang sangat-sangat hebat. Sentiasa dapat melazimi baginda Nabi SAW, dekat dengan Nabi. Itu memberikan peluang untuk beliau meriwayatkan begitu banyak hadis daripada Nabi SAW. Sehingga Ibnu Umar berkata, adapun Abu Hurairah radhiyallahu anhu sentiasa melazimi Rasulullah SAW berbanding kami, dan beliau juga merupakan antara orang yang paling mengetahui tentang hadis Nabi SAW. Jadi di sini antara poin yang boleh kita ambil adalah bagaimana sahabat Nabi ini mereka begitu melazimi baginda Nabi SAW sehingga banyak hadis yang boleh diriwayatkan. Dan selepas ini bila kita mendengar, bila dikatakan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, maka boleh berikan perhatian bahawa memang hadis ini yang dilaporkan oleh seseorang yang begitu hampir dengan Nabi SAW. Baik. Dan dari sudut yang lain pula kita boleh lihat betapa tingginya nilai dan kepentingan untuk kita sentiasa melazimi, ataupun kalau tak mampu kita sentiasa berinteraksi ataupun menghadiri majlis-majlis dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan setidak-tidaknya dengan kita melihat wajah mereka, dengan kita mendengar nasihat-nasihat mereka, maka hati kita ini lebih terbuka dan lebih dekat
jiwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik, itu dia. Seterusnya Abu Hurairah berkata, dan tidak ada kalangan sahabat-sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis lebih daripada aku kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As, maka dia lebih banyak daripada aku kerana dia mencatat dan aku pula tidak mencatat. Ini poin seterusnya lah, untuk sama-sama kita mengambil himmah kesungguhan untuk membanyakkan catatan. Tapi alhamdulillah zaman dah ni zaman Internet of Things ya. Semuanya berada di awan, berada di awan ya, di cloud. Kita lihat perkembangan teknologi maklumat dulu. Kalau zaman saya lah, yang paling last tu yang saya pernah nampak apa tu, disket kan, yang kita cucuk kan. Lepas tu ada CD, lepas tu ada USB. Yang last kali dah naik ke awan lah, naik ke cloud. Jadi pensyarah saya pun ada sebahagiannya yang mungkin masih lagi dengan cara yang lebih klasik, duk guna USB kan. Tapi lah ni orang dah tak guna dah USB, betul tak? Semua orang guna drive ya. Baik. Jadi saya nak beritahu dekat sini, saya sendiri pula, saya pun sendiri, kalau saya menghadiri mana-mana majlis ilmu, kalau ada rakaman, maka saya lebih selesa untuk berikan tumpuan sepenuhnya. Macam tuan-tuan sekalian lah, bagi tumpuan sepenuhnya, tak begitu sibuk dan mencatat lah, supaya boleh faham kali pertama boleh faham dan boleh absorb. Berikutnya bukan habis macam tu saja, lepas ni buka balik dan mula menulis. Daripada situ dia akan boleh mula lekat banyak lagi. Bukan masa kata main ni kita dengar macam tu ya, betul habis. Alhamdulillah, insya-Allah ada barakahnya. Tapi untuk lebih kuat lagi, ingat balik nanti kita buat nota untuk lebih memahami. InsyaAllah dia akan lebih kuat. Macam malam ni dah, saya bukti ni, saya sebelum main saya buat gelang kaki ni, nota, saya tulis dengan tangan. Kalau nak cepat, kalau kurang rajin, kita boleh saja kita Google, kita copy paste, ataupun zaman ni zaman yang sangat laju, ada snapshot ada snapshot, ada screenshot, tu lagi laju. Masing-masing terpulang, tapi kalau lebih kita menulis sendiri, insya-Allah dia lebih kuat kesan. Jadi di sini kembali kepada poin ni, Sayyidina Abu Hurairah kata, nak dibandingkan dengan Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As, dia lebih banyak mengetahui kerana mencatat, dan beliau tidak mencatat. Jadi itu antara yang boleh kita ambil lah. Bahkan dengan teknologi yang ada sekarang ni, kita boleh buka dalam perjalanan kita nak ke mana-mana. Saya pernah mendengar keluhan ataupun rintihan kawan-kawan yang berada jauh daripada tempat kerja mereka. Umpamanya kawan-kawan yang mungkin duduk di Rawang, mungkin duduk di Seremban, mungkin duduk di mana? Semenyih, Pelabuhan Kedah. Jadi perjalanan mereka setiap hari itu, ada yang kata keseluruhan tu mengambil masa, ada yang sampai 4 jam pergi balik, ada yang 5 jam. Jadi kalau mereka melihat perjalanan itu sekadar perjalanan sahaja, mungkin dia akan tak berapa motivating sangat. Kita rasa loss of time. Tapi dengan kemajuan yang ada lah ni, kita boleh shortcut. Why not? Why not? Dalam perjalanan tersebut kita buka rakaman kuliah-kuliah yang ada. Kalau nak baca mungkin tak berapa convenient, jadi pasang dekat telinga, dengar balik. Itu antara contoh. Baik. Dan di sini sebelum kita masuk pada hadis ini, akhir sekali sini kita lihat bahawa menurut Ibnu Jauzi, Sayyidina Abu Hurairah telah meriwayatkan sebanyak 5,374 buah hadis. Manakala kalau dilihat dalam Musnad Imam Ahmad, hadis beliau ada sebanyak 3,848 buah hadis. Baik. Di sini paling akhir sekali ada 2 lagi poin yang kiranya sangat mustahab untuk kita tahu. Sebelum kewafatan beliau akibat sakit, beliau telah menangis dan air matanya mengalir sehingga membasahi janggutnya. Sahabat bertanya, "Mengapa kamu menangis?" "Aku tidak menangis kerana dunia, tetapi aku menangis kerana jauhnya perjalanan dan sedikitnya bekalan. Aku tidak tahu ke mana perjalanan aku ini akan berakhir, sama ada ke syurga ataupun neraka.
Abu Hurairah telah berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku amat mencintai pertemuan denganmu. Semoga engkau mencintai pertemuan denganku. Sekiranya engkau berkenan, aku bermohon agar pertemuan ini disegerakan." Tidak lama kemudian, Sayyidina Abu Hurairah pun wafat. Jadi lihat di sini bagaimana seorang sahabat yang melazimi, yang sentiasa dalam kehidupan beliau sangat hampir kepada baginda Nabi, yang menerima didikan secara langsung daripada Nabi SAW. Maka di sini, di hujung hayat dia, di sini dia punya sudut pandang dia. Dia rasa sedih, dia rasa risau, dia rasa sebab kerana dia takutkan perjalanan dia tu tak tahu nak pergi ke mana, syurga ataupun neraka. Dan di situ di akhir sekali beliau menyebutkan beliau amat mencintai pertemuan dengan Allah. Dan di sini kita kembalikan kepada ilmu yang diajarkan oleh ulama tasawuf, bahawa hidup kita ini ada dua unsur, dua sayap, iaitu sayap kita takut kepada Allah dan sayap yang kita optimis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampai dekat akhir hayat nanti, bila kita nantilah kalau ditakdirkan kita menghadapi saat-saat yang dah dekat dengan kematian, maka lebihkan husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkanlah ucapan yang baik. Kita lihat sini. Dan akhir sekali sini, apa wasiat yang baginda Nabi SAW bagi dekat Sayyidina Abu Hurairah? Yang pertama ialah mandi pada hari Jumaat, kemudian bersegera menunaikan solat Jumaat. Ketiga, jangan melakukan perkara yang lalai. Kemudian berpuasa 3 hari setiap bulan, melakukan 2 rakaat solat sunat fajar sekalipun telah bersembahyang sepanjang malam. Dan beliau meninggal pada tahun 57 Hijriah pada usia 78 tahun. Yang ini boleh kita ambil sebagai benchmark ataupun base rate lah. Kan? Tengok kita lari kat mana. Adakah kita lari 60 ke, 70 ke, 80 ke? Jadi mudah-mudahan kita semakin menguatkan usaha kita untuk bersiap menuju ke akhirat. Baik, kembali kepada hadis kita ini. Apakah sebab urut hadis ini? Jika kita melihat kepada ilmu Al-Quran, ilmu Al-Quran, dia ada sebab nuzul ya. Apakah peristiwa yang menyebabkan diturunkan ayat tersebut? Baik, kalau dalam ilmu hadis ini pula, di istilahnya ialah sebab urut hadis. Apakah peristiwa yang menjadi sebab Nabi SAW melafazkan hadis tersebut? Baik, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah berkhutbah kepada kami, "Wahai manusia, Allah telah mewajibkan haji kepada kamu, maka tunaikanlah haji." Seorang lelaki bertanya, "Adakah setiap tahun, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW diam sehingga lelaki tersebut mengulangi soalan itu sebanyak 3 kali. Maka baginda Nabi SAW bersabda, "Kalau saya jawab ya, maka tentu haji itu wajib setiap tahun. Lalu akhirnya kamu tidak mampu untuk melaksanakannya." Selanjutnya baginda bersabda, "Janganlah kamu bertanya apa yang tidak aku sebutkan, kerana celakanya orang yang sebelum kamu adalah kerana mereka banyak bertanya dan mereka tidak mematuhi para nabi mereka. Apabila aku perintahkan sesuatu kepada kamu, maka laksanakanlah menurut kemampuan kamu, dan apabila aku melarang kamu daripada sesuatu, maka tinggalkanlah." Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, daripada hadis ini dapat kita fahami bahawa agama kita ni, agama yang mulia ini terbina dengan, kalau saya merujuk kepada kalam ulama Azhar ini, beliau menyatakan terbina daripada apa dia? Daripada qillatis su'al, kurangnya soalan-soalan dengan kefahaman konteksnya, soalan-soalan yang tidak relevan, yang tidak berfaedah, dan tidak terbina dengan banyaknya soalan-soalan. Baik, nanti kita akan lihat huraian yang lebih lanjut. Dan kita memahami agama ini secara ijmal ya, secara ijmal. Ijmal ini secara keseluruhan. Lawannya ialah secara tafsili. Ya. Baik. Dan agama ini tidak terbina dengan begitu ekstrim dalam
bertanyakan soalan sampai terlalu terperinci, sampai ke tahap tersebut, ya, sampai ke tahap tersebut. Kalau saya gunakan kalam daripada ulama Azhar ini, beliau menyatakan walam yubna ala an nushaqqa fihi wa an natanatta'a fi su'al. Tanattu', ya, tanattu', meticulous, great details, ya, terlalu detail. Dan di sini, ya, dapat dirangkumkan bahawa kathratus su'al wa tanattu' fi din amrun madhmumun wa naha anhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menyukai, Nabi melarang daripada perbuatan terlalu bertanyakan soalan yang tidak berfaedah dan terlalu ekstrim dalam bertanya. Baik. Berikutnya, hadis yang boleh kita ambil manfaat adalah hadis yang berikutnya. Di sini saya bacakan, ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Inna hadzal din matinun fa'awghilu fihi birifq." Dan riwayat berikutnya daripada Imam Al-Baihaqi an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Inna hadzal din matin fa'awghil fihi birifq wa la tubaghid ila nafsika ibadat rabbik fa innal manbata la safaran qata'a wa la dhahran abqa." Inna hadzal din matin, agama ni kukuh, agama ni kuat, agama ni kukuh dia punya foundationnya, ya, agama yang bersumberkan wahyu. Baik. Jadi kembali kepada kita untuk bagaimana kita beramal, jauhkan diri daripada terlalu ekstrim. Baik. Dan di sini yang dapat kita fahami, ya, kalau nak lihat, ya, antaranya di sini disebutkan, ya, sebagaimana musafir pada zaman dahulu, mereka bermusafir, bergerak menggunakan apa? Haiwan, ya? Haiwan boleh jadi unta, boleh jadi himar, ya? Kuda dan seumpamanya. Baik, dalam perjalanan tersebut, kalau dia terlalu memaksa haiwan tersebut, dia pukul banyak sangat supaya haiwan tu terus berjalan, tak ada rehat, supaya laju, apa kesannya? Kesannya adalah haiwan itu boleh jadi sakit, mati. Dan bila perkara itu berlaku, apa kesannya? Dia pun tak sampai kat destinasi dia, dan haiwan itu pun boleh tak ada dah. Dua-dua dia hilang. Jadi di situ suatu bentuk gambaran yang boleh kita lihat, jangan terlalu ekstrim. Kalau dalam bahasa motivasi moden hari ini, dia guna apa tu yang itik lah, yang golden egg tu kan. Bila sekali itu dia rasa seronok, itik tu keluarkan telur emas, dia duk paksa itik tu untuk keluarkan banyak lagi telur itik sampai itik tu tak larat dah. Itu bahasa moden lah. Maksud kata kita kena bijak dalam menguruskan hal ini. Baik. Mungkin dah ni kita tak rasa sangat. Sebab apa? Kita travel naik kereta hebat-hebat semua. Betul tak? Kereta hebat-hebat semua. Kalau ada masa tengah jalan, telefon apa dia? Telefon takaful, provider Sakimai Toltrap. Alhamdulillah. Tak rasa sangat lah kan. Cuba kita ambil pengalaman tersebut. Buat satu ekspedisi daripada satu tempat ke satu tempat, gunakan haiwan. Baru kita nak menguasai hadis ini, ya. Okay, baik. Jadi lihat di sini, jangan bebankan diri kita dengan perkara yang kita tidak mampu. Nanti kita rasa lemah, kita tinggalkan amalan tersebut, dan akhir sekali kita rasa tak suka dengan amalan tersebut. Apa contoh yang mudah? Contoh yang mudah kita boleh lihat, bersangatan keterlampauan beribadah waktu malam sampai terlepas waktu subuh, rugi lah. Fardu dengan sunat, dia pula buat yang sunat, yang fardu terlepas. Jadi tak nak jadi perkara tersebut. Jangan kita membebankan diri kita sampai ke tahap
kita rasa tak suka, dia jadi lawan balik. Itu kena seimbangkan. Itulah peringatan yang Nabi berikan daripada kepada kita berkenaan dengan jauhkan diri daripada ghulu dan tasyaddud. Tasyaddud. Elakkan perkara ini. Baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam surah Al-Ma'idah, surah ini surah yang kelima. Tuan-tuan dan puan hafal tak susunan surah ni? Hafal tak? Ada nasyid kan? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'amul A'raf. Sampai habis. Saya pun tak habis ni. Saya ingat habis tu. Okay. Saya pun kalau tak ingat nombor berapa surah tu, saya buka indeks susunan surah tersebut. Kalau ni dalam internet, buka dekat Quran.com, cari. Tapi insyaAllah itu antara usaha kita lah. Kita ada nasyid apa? Nasyid sifat 20, betul tak? Allah wujud dia dan baqa. Kemudian nasyid apa lagi? Nama Nabi kita tak? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Yang seterusnya, kalau nak hafal nama surah. Suwaru fil Quran. Asma Allah, hafal tak? Allah wujud dia dan baqa. Bukan? Jangan ingat tak? Asma Husna tu macam mana? Siapa nak cuba ni? Yang ni apa dia tu? Saya pun tak ingat lah. Nanti kita kena buka balik YouTube kan. Okay, baik. Surah Al-Ma'idah, surah yang kelima. Baik. Ayat 101 Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubda lakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalu Qur'an tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang yang beriman. Lihat dikhitabnya kepada orang beriman. Kita belajar dalam Al-Quran, ilmu Al-Quran, kalau ditujukan kepada An-Nas itu lebih umum, tapi kalau kepada orang beriman lebih khusus. La tas'alu, jangan kamu bertanyakan perkara-perkara kalau dijelaskan kepada kamu akan membawa kesukaran. Tetapi jika kamu bertanya semasa diturunkan Al-Quran, maka akan dijelaskan kepada kamu, Allah mengampuni kamu terhadap perbuatan tersebut, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyabar. Dan dalam ayat yang berikutnya, qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, hal ini membawa kita kepada suatu perkara yang mustahab dalam surah Al-Baqarah. Baik. Surah Al-Baqarah, surah yang berapa? Tadi saya nyanyi nasyid tu. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Okey, baik. Surah yang kedua, baik. Surah yang susunannya adalah surah yang kedua. Surah yang pertama adalah surah Al-Fatihah, Ummul Quran. Ya. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Dan apa yang kita tahu tentang surah Al-Baqarah ini? Surah yang paling panjang. Betul tak? Betul kan? Betul. Ayat dia ada berapa? Masya Allah. Nak bagi hadiah apa ni? AJK surau, kalau ada hadiah tolong bagi lah. Okey, baik. Kalau mengikut mushaf yang standard kita biasa guna ni, dia ada berapa muka surat? 48 muka surat. 48 muka surat. Dan merangkumi 2,5 juzuk. 2 juzuk setengah, lebih kurang kan? 2 juzuk setengah. Baik. Dalam surah Al-Baqarah ada banyak perkara yang dinyatakan dalam surah tersebut. Antaranya tentang penciptaan Nabi Adam. Kemudian kisah tentang Nabi Musa dan Bani Israel, dan pelbagai hukum ahkam. Hukum mufrad, ahkam adalah jamak di sudut singular dan plural bahasa Arab. Baik. Ada hukum tentang nikah, ada hukum tentang talaq. Talaq. Tentang perniagaan,
tentang hutang piutang, tentang haramnya riba, tentang halalnya perniagaan, tentang jihad, tentang haji, tentang puasa. Banyaknya hukum yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah. Baik. Hal ini membawa kepada suatu persoalan yang boleh kita tanya diri kita. Mengapa surah ini dinamakan surah Al-Baqarah? Bahkan kalau kita nak melihat, kandungan surah ini ada menyebutkan tentang Nabi Adam, tentang Nabi Musa, tentang Bani Israel, tentang segenap hukum yang ada. Boleh jadi boleh dinamakan surah ini surah Adam, boleh dinamakan surah ini surah Musa, tetapi dinamakan Al-Baqarah untuk kita bawa perhatian. Dalam surah ini dinyatakan tentang bagaimana perintah yang Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel ini untuk menyembelih lembu betina. Kalau terjemahan dari Indonesia guna sapi betina, sapi betina. Baik. Mereka banyak bertanya sehingga hampir sesat. Baik. Di sini ada beberapa ayat ya, daripada ayat 67 sampai 71. Kalau saya nak bacakan secara perinci mungkin masa kita tidak begitu mengizinkan. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, kalau nak mengkaji boleh rujuk kepada surah Al-Baqarah daripada ayat 67 sampai 71. Kita lihat di sini ya, pada ayat 67 kan? 67. Bila kesyaitanir rajim, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Pada asasnya perintah diberikan kepada Bani Israel untuk menyembelih lembu betina. Itu yang asas. Namun di sini ada 3 soalan yang mereka kemukakan kepada Nabi Musa. Soalan yang pertama, ditanya tentang umur lembu betina tu. Kemudian dijawabkan lembu itu tidak tua dan tidak muda, pertengahan. Kemudian dah dapat jawapan tersebut, tanya lagi. Soalan yang kedua, soalan tentang warna pula. Tadi ditanya umur, macam mana lembu tu. Soalan yang kedua ditanya tentang warna. Dan di sini jawapan yang diberikan adalah lembu tersebut berwarna kuning tua, safra, safra. Apa beza safra dengan asfar? Safra dengan asfar. Asfar ini warna kuning juga, dua-dua warna kuning, tetapi asfar ini untuk kalimah muzakkar, maskulin. Kalau safra dia ada hamzah, alif dengan hamzah kat belakang tu, itu adalah untuk muannas, untuk feminin punya word. Jadi di sini Baqarah dia kena guna safra, baik. Jadi lembu yang warna kuning yang memudahkan, menyenangkan orang melihatnya. Lepas tu dah dapat jawapan, tanya lagi. Tanya lagi. Dia pun nak tahu lagi. Dan jawapan diberikan adalah lembu itu lembu betina yang belum pernah digunakan untuk membajak tanah, tidak mengairi tanah, sihat, tidak cacat, tidak ada belang ataupun warna lain pada lembu tersebut. Dan pada akhir ayat ini firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma kadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka tidak melakukan perintah tersebut. Lihat ya, pada asasnya perintah adalah untuk menyembelih haiwan tersebut, tetapi banyaknya soalan yang mereka kemukakan sehingga kan menyukarkan mereka. Okay, baik. Tak apa tuan-tuan sekalian, jangan risau, insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita berkenaan hadis ini. Inilah keistimewaan baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa istilah dia? Jawami'ul kalim. Nabi kita ini, Nabi kita yang mulia ini, baginda bersabda dalam kalimah-kalimah yang sedikit sahaja, tetapi makna dia sangat panjang dan sangat luas. Dan kita lihat ulama mensyarahkan pelbagai sudut. Saya rasa mungkin untuk hadis ni saja berkemungkinan kita memerlukan 1 ataupun 2 lagi sesi. Tak maulah tarik lama-lama sangat.
tak pergi rasa gelisah kan. Esok nak kerja pula kan. Apalah kita sikit-sikit belajar. Dan kembali kepada apa yang kita bincang dahulu, kita main ngaji ni bukan sebab nak membanyakkan riwayat, nak kasratul riwayat, bukan nak banyakkan hafalan, tetapi kita nak cuba faham dan kita terjemahkan dalam bentuk amalan kita, ya, insya-Allah. Dan sebelum tu mungkin saya akan sebutkan dalam pertemuan akan datang. Di sini kena bagi peringatan jugalah ya. Masuk di sini jangan banyak bertanya tu adalah bertanya benda-benda yang tidak ada faedah. Kalau ada keperluan kena tanyalah. Benda yang mustahab kena tanya. Hukum hakam yang penting, yang memang perlu kena tanya. Yang memang realistik, itu kena tanya, tak boleh. Yang dimaksudkan di sini adalah persoalan yang tidak relevan, yang maksud kata kalau diterangkan akan menyusahkan lagi, dan soalan-soalan yang sangat orang kata apa, tidak relevan, tidak praktikal, yang tidak akan berlaku lagi. Contohnya dia bertanya, macam mana nak pastikan arah kiblat masa di bulan, ataupun macam mana nak solat, nak cari kiblat semasa di dasar laut. Soalan-soalan yang orang kata apa, kita dah boleh faham no? Jadi kena ingat balik dah soalan itu kita kena faham. Bukan maksud kata kita melarang keperluan untuk bertanya, soalan yang penting. Dan satu lagi nasihat yang diberikan adalah soalan ini kalau ada keperluan tanya sekali saja, jangan lebih. Kebiasaan begitulah salafus salih kita. Contohnya pada hari ini, kalau ada orang bagi makan dengan kita lah, jangan terlalu terperinci tanya, makanan ni dapat di mana-mana. Dia kata saya beli. Guna duit mana? Duit dapat mana duit? Tu dia jawab kerja. Kerja apa? Kerja kat mana? Halal ke tak? Kadang tu siapa masak? Ayam tu sembelih tak? Tu dia jenuh kan. Jadi tu kalau soalan, kalau perlu sekali dah memadai dah. Itu dia dah ya. Itulah sedikit. Tak apalah, kita akhir malam ni dengan sedikit benda yang bagi kita senyum sikit. InsyaAllah kita sambung lagi pada pertemuan akan datang. Jadi benda ni mustahab nota yang saya buat ni pun tak habis ni. Saya sebelum main saya buat ulang gaji Bukan kata kita mengaji secara ada silibus ni, dia berbeza daripada ceramah. Ceramah ni bila dia dah dekoh tu, dia boleh pergi rata. Dia boleh pergi rata lah. Dia pergi Kota Baru ke, pergi merata, dia boleh pergi Tobang Dia sebut sana, dia sebut sini, dia lawak sana, lawak sini. Tapi kita mengaji ni, kita ada panduan kita lah. Kita kembali kepada perbincangan kita. Jadi kadang-kadang tak berapa seronok lah kalau mengaji ada panduan. Kalau ceramah ni mungkin seronok gelak sana sini, tapi tak berapa banyak rujukan. Jadi kita cuba seimbangkan lah. Tak maulah terlalu kaku sangat, nanti rasa tak seronok nak ngaji. Dan tak mau gelak sangat, lagi gelak sangat tak ada benda dapat Saya main surau ni sebab nak dapatkan hiburan saja. Penceramah yang kelakar seronok je. Boleh nak hiburan tu, tapi kena seimbangkan lah. Okay, baik, insyaAllah itu sahaja. Mudah-mudahan mendapat faedah. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap, tapi insyaAllah lah tujuan saya untuk kita mengambil faedah. Dan insyaAllah mudah-mudahan mendapat manfaat. Hadza wabillahi taufiq hidayah. Dan insyaAllah kita akhiri dengan doa. Dan selepas doa ini boleh dikumandangkan azan. Sama-sama kita jawab dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اختم لنا بحسن خاتمة ولا تختم علينا بسوء خاتمة. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. اللهم أجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله منكم. Okey, baik. Kalau untuk sesi yang kita dah buat sini, yang saya boleh syorkan lah, saya ambil yang daripada Dr. Zulkifli Al-Bakri, Syarah Hadis 40 Al-Kafi. Ada dijual terbitan Pustaka Cahaya Kasturi Dr. Zulkifli Al-Bakri. Macam mana? Tunjuk ke mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allah.